Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua rakan guru, ibu-ibu bapa dan juga para pelajar yang dikasihi sekalian. Baik, pada tahun ini, pada tahun 2021, satu manual PDPR yang terbaru versi 2 tahun 2021 telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, apa yang ada dalam manual ini? Dalam manual ini kandungannya terdiri daripada pengenalan, prinsip asas, definisi operasi, objektif, pendekatan, pelaksanaan dan juga penutup. Baik, mari kita lihat satu persatu. Sebagai pengenalannya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah digariskan pada tahun 2013 hingga tahun 2025 menetapkan setiap murid mendapatkan akses kepada pendidikan untuk mencapai potensi diri bagi menghadapi kehidupan masa hadapan. Oleh itu, murid berhak mendapat peluang mengikuti pendidikan meskipun mereka tidak dapat hadir ke sekolah. Jadi, manual pengajaran dan pembelajaran di rumah dibangunkan bertujuan untuk membantu guru melaksanakan PDPR sebagai inisiatif pembelajaran normal baru. Manual ini juga sebagai rujukan untuk pentadbir sekolah, pegawai pejabat pendidikan daerah dan Jabatan Pendidikan Negeri serta bahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia. Manual pengajaran dan pembelajaran di rumah versi 2 dibangunkan sebagai penambahbaikan manual pengajaran dan pembelajaran di rumah yang dikeluarkan pada 2 Oktober 2020. Manual ini telah dibaca bersama-sama dengan surat perkeliling ikhtisas, surat siaran, surat pemakluman dan garis panduan KPM berkaitan yang sedang berkuat kuasa. Prinsip asas. Pelaksanaan PDPR mestilah memenuhi prinsip asas yang diperlukan bagi memberikan ruang dan peluang kepada pihak sekolah mengatur strategi untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku secara optimum. Hal ini demikian kerana setiap sekolah unik dan mempunyai keperluan serta cabaran tersendiri. Prinsip asas yang perlu dipertimbangkan adalah seperti yang berikut. Yang pertama, 5.1. Tiada murid tercicir dalam pembelajaran. Sekolah perlu memastikan semua murid dapat mengikuti PDPR berdasarkan keperluan dan kesediaan mereka. Guru perlu mengenal pasti kaedah PDPR yang sesuai supaya murid dapat menyesuaikan kandungan mata pelajaran yang ditetapkan. Guru hendaklah meneroka cara yang berbeza dan bersesuaian untuk kelangsungan dan peningkatan pelibatan murid dalam PDPR. Yang kedua, asas pembelajaran dipenuhi. Guru perlu memastikan standard kandungan dan standard pembelajaran yang disampaikan melalui kaedah yang pelbagai dan bersesuaian serta mengambil kira kecenderungan, minat, gaya pembelajaran dan keupayaan murid. Guru hendaklah melaksanakan pentaksiran yang adil dan menyeluruh bagi memastikan murid mencapai tahap penguasaan yang ditetapkan. Dan yang ketiga, kesejahteraan sosio-emosi murid diutamakan. Pentadbir sekolah dan guru-guru perlu sentiasa peka kepada keperluan murid untuk mengikuti PDPR. Sosio-emosi merujuk pelbagai aspek seperti motivasi untuk belajar, hubungan dengan guru dan rakan dan mempunyai matlamat dalam kehidupan. Oleh itu, guru hendaklah mengambil kira aspek sosio-emosi murid dalam merancang PDPR supaya murid berasa seronok dan selesa untuk belajar. Guru bimbingan kaunseling berperanan dalam membantu murid yang memerlukan sokongan supaya mereka bersedia mengikuti PDPR. Definisi operasi. Pengajaran dan pembelajaran di rumah. PDPR bermaksud pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan di rumah atau pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian. PDPR boleh dilaksanakan dalam talian atau luar talian secara berstruktur dan terancang. PDPR dilaksanakan apabila murid tidak dapat hadir ke sekolah dalam satu tempoh yang tertentu atas sebab bencana atau wabak atau sebab-sebab lain dengan kelulusan pendaftar negeri. Jadi objektif manual pengajaran dan pembelajaran di rumah versi 2 ialah sebagai panduan kepada guru untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang. Dan yang kedua, membolehkan murid mengikuti PDPR secara optimum. Di antara pendekatan yang boleh dilaksanakan, PDPR boleh dilaksanakan secara dalam talian atau luar talian atau secara luar kawasan sekolah, off-site. Guru boleh melaksanakan PDPR dengan menggunakan satu daripada kaedah ini atau gabungan kaedah mengikut kesesuaian. 8.1. Pengajaran dan pembelajaran di rumah secara dalam talian berlaku apabila terdapat capaian internet.
dan penggunaan peranti yang membolehkan murid belajar secara masa sebenar, real time. Guru boleh melaksanakan PDPR melalui antaranya pelantar pembelajaran seperti Digital Educational Learning Initiative Malaysia D5, Cikgu Tube, EduWeb TV dan aplikasi media sosial, atau sekarang juga ada banyak video-video yang dihasilkan oleh guru-guru di seluruh Malaysia di dalam akademi YouTuber. Okey, kemudian ada juga aplikasi seperti Google Meet dan juga Microsoft Teams secara lintah langsung, live streaming atau e-permainan, gamification, video, klik audio, e-buku dan rakaman atau tugasan dalam talian. Okey. Dan 8.2, pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR secara luar talian berlaku tanpa capaian internet, tetapi murid belajar menggunakan peranti seperti komputer, komputer riba, tablet atau telefon pintar. Pembelajaran juga boleh berlaku apabila murid belajar menggunakan buku teks atau bahan pembelajaran lain. Pendekatan ini boleh dilaksanakan seperti yang berikut. Pertama, bahan-bahan PDP dalam bentuk video, audio, slide, nota dan latihan boleh dimuat turun daripada sumber seperti di para di atas, para 8.1.1 dan para 8.1.3. Yang seterusnya, proses memuat turun bahan dilakukan semasa terdapat capaian internet dan diberikan kepada murid melalui medium komunikasi yang bersesuaian seperti WhatsApp, Telegram. Okay. 8.3, pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR secara off-site ialah pendekatan pembelajaran yang berlaku di lokasi seperti di pusat komuniti atau di mana-mana premis yang diisytiharkan sebagai pusat pemindahan sementara akibat bencana atau wabak. Pelaksanaan pendekatan ini adalah seperti yang berikut. Yang pertama, pembelajaran secara luar kawasan off-site dilaksanakan mengikut Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8 tahun 2016, Garis Panduan Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Akibat Bencana. Yang kedua, pembelajaran boleh berlaku secara kendiri atau dengan bimbingan Academic Support Team AST yang terdiri daripada pegawai PPD atau guru sekolah yang dilantik. Dan yang ketiga, PDPR secara luar kawasan juga boleh dilaksanakan di lokasi yang bersesuaian dengan persetujuan pihak sekolah dan ibu bapa penjaga serta komuniti. Pasukan PDPR secara off-site terdiri daripada guru-guru yang dikenal pasti oleh pihak sekolah. Okay. Pelaksanaan PDPR dalam talian dan luar talian yang melibatkan penggunaan peranti perlu mengambil kira tempoh layar screen time yang telah ditetapkan. Tempoh layar merujuk kepada masa yang diluangkan bagi penggunaan peranti seperti televisyen, komputer, komputer riba, tablet dan juga telefon pintar. Penggunaan peranti semasa PDPR secara berterusan tanpa melibatkan sebarang pergerakan fizikal yang aktif dalam satu tempoh masa yang lama boleh memberikan kesan negatif kepada kesihatan dan juga perkembangan murid. Guru adalah disarankan memperuntukkan waktu rehat pendek, short break 2 hingga 3 minit pada setiap 30 minit sesi PDPR, 2 hingga 5 minit, dan pada waktu peralihan mata pelajaran 5 hingga 10 minit dengan meminta murid melakukan aktiviti seperti regangan atau senaman ringan. Guru juga boleh menggunakan aktiviti PDPR yang interaktif dan melibatkan pergerakan fizikal semasa PDPR dalam talian. Kaedah PDPR. Antara kaedah PDPR yang boleh digunakan ialah pembelajaran menggunakan modul dan pembelajaran berasaskan projek. Modul pembelajaran perlu dirancang secara berstruktur untuk memenuhi keperluan mata pelajaran dan dilaksanakan dalam tempoh yang bersesuaian. Modul pembelajaran yang dibangunkan perlu mengandungi perkara-perkara berikut. Sasaran murid, prasekolah, rendah dan menengah, tajuk atau tema modul, objektif pembelajaran berdasarkan DSKP, tempoh pelaksanaan aktiviti, penerangan berkaitan dengan pelaksanaan aktiviti, nota berstruktur berkaitan dengan tajuk modul, aktiviti yang relevan dengan topik PDP, pentaksiran untuk mengukur penguasaan murid. Modul pembelajaran ini diedarkan kepada murid berdasarkan RPH yang ditetapkan. Murid perlu menyerahkan hasil tugasan untuk disemak, ditaksir dan mendapat maklum balas daripada guru sebelum menerima modul pembelajaran seterusnya. Pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR berasaskan projek dilaksanakan mengikut mata pelajaran atau gabungan beberapa mata pelajaran.
Pelaksanaannya adalah seperti berikut. Memberi tajuk kepada murid, membimbing murid untuk mengenal pasti kaedah menyiapkan projek yang diberikan, membimbing murid untuk mengenal pasti bahan, peralatan dan kos yang diperlukan, menentukan jangka masa menyiapkan projek, membimbing murid menyelesaikan projek, membentangkan hasil projek, membuat refleksi tentang proses penghasilan projek. Guru boleh melaksanakan kaedah PDP yang lain seperti kelas balikan, flip classroom, pembelajaran berasaskan inquiry, pembelajaran mastery, pembelajaran konseptual dan pembelajaran penyelesaian masalah. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR perlu dirancang mengikut keupayaan murid dan kesediaan sumber yang ada. Pihak sekolah perlu menyediakan jadual waktu dengan merujukkan panduan pelaksanaan jadual waktu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Pentaksiran bilik darjah hendaklah dilaksanakan secara berterusan bagi menentukan tahap penguasaan murid sama ada secara pemerhatian, lisan atau penulisan. Guru berperanan dalam melaksanakan perkara berikut: menyusun semula RPT berdasarkan DSKP dan takwin sekolah yang berkuasa, merancang RPH dan jadual waktu PDPR supaya kandungan kurikulum dapat disampaikan secara optimum, menentukan kaedah penyampaian yang fleksibel mengikut situasi semasa dengan mengambil kira sumber yang ada pada murid, menyediakan bahan PDPR yang mudah didapati, diakses dan bersesuaian dengan kaedah PDPR yang digunakan, dan memastikan murid mendapat tugasan latihan yang dirancang oleh guru, mengadakan perbincangan antara guru untuk mengelakkan murid menerima tugasan dan kerja rumah yang banyak pada satu-satu masa, menetapkan masa perbincangan dengan murid selain waktu PDPR, menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti kuis, tugasan ataupun latihan dan projek untuk menentukan pencapaian murid. Merekodkan pelibatan murid dalam PDPR menggunakan kaedah yang bersesuaian, melaporkan pelaksanaan PDPR di dalam template pelaporan yang disediakan, mengadakan perbincangan dengan ibu bapa penjaga untuk menyokong pembelajaran murid di rumah, memaklumkan ibu bapa penjaga jika kelas tidak dapat dijalankan seperti yang dijadualkan. Pentadbir berperanan pula untuk memastikan perancangan dan pengurusan PDPR dilaksanakan dengan teliti, cekap dan berkesan, memastikan semua guru melaksanakan PDPR mengikut jadual yang ditetapkan, mengelakkan pertindanan masa antara mata pelajaran dalam jadual waktu dan memastikan tiada lambakan tugasan kerja rumah yang diberikan kepada murid, mengatur jadual pembelajaran yang fleksibel bagi menguruskan aktiviti PDPR yang berkesan, memantau PDPR yang dijalankan dan memberikan sokongan yang bersesuaian kepada guru. Ibu bapa pula berperanan untuk membantu anak-anak jagaan mendapat maklumat berkaitan dengan sesi PDPR bersama-sama guru ataupun arahan, tugasan, kerja rumah yang diberikan oleh guru. Membantu anak-anak jagaan mengakses Delima, TV Pendidikan, EduWeb TV dan juga Cikgu Tube. Komuniti pula berperanan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dari segi material seperti bahan atau peralatan, memberi sokongan dan perkhidmatan dalam bentuk idea, tenaga dan juga kemahiran. Dan sebagai penutupnya, manual PDPR ini merupakan panduan kepada guru untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang supaya murid dapat mengikuti pembelajaran secara optimum. Kejayaan PDPR, murid memerlukan sokongan semua pihak iaitu KPM, JPN, PPD, sekolah, guru, ibu bapa penjaga dan juga komuniti. Sekian saja pemakluman berkaitan dengan manual PDPR versi 2 pada tahun 2021 ini. Semoga kita dapat melaksanakan PDPR secara optimum untuk kelangsungan anak bangsa kita di masa hadapan. Okay, stay safe at home. Jaga keselamatan diri. Semoga kita dihindari daripada virus ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.